Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. So, sekejap je. Saya tak nak lama-lama sebab kita tengah ada momentum kan. Okey, pertama sekali, siapa perasan tiba-tiba 2 hari atau 3 kita start pada Khamis lah. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, kan? Tiba-tiba bulan 10, ni bulan 10 kan? Bulan 10, tiba-tiba submission boleh naik. Dan comments pun boleh naik. Kenapa? Ada closing, betul? Okay. So, itu satu hal. Tapi sebenarnya, closing tu, kita tahu closing tu bila? Awal lah kan? Tapi, siapa kat sini perasan? Closing tu, kita tahu closing tu awal. Tapi, dia follow up pun, dia ke ujung pun dia nak follow up. Okay? So, itu satu habit yang you kena tukar lah. Kedua. Itu pertama. Yang kedua, kalau sesiapa yang masa ni dia banyak open kan. So, dekat sini dia advantage untuk follow up. Faham? So, this is ni pattern business memang macam tu. Okay? So, sekarang ni lepas ni nanti dekat sini ada satu lagi closing apa dia? Okay. Tapi closing tu bukan closing sebab dia nak keluar produk baru. Dia keluar produk baru, so maksudnya siapa-siapa yang nak ambil yang lama, sebab yang baru tak tahu feature dia macam mana lagi. Okay. Pertama. Yang kedua, biasanya kalau produk baru ni, apa yang you expect? Dari segi harga, dia akan ada adjustment. Okay, itu satu. Okay. Jadi, ni dia game. Okay. Tiba-tiba je, REO lah, semua boleh. Kan? Kenapa boleh? Sebenarnya prospek yang boleh ke kita yang boleh? Prospek? Kalau you tak follow up, prospek boleh tak? So, siapa yang mulakan? Kita lah. So, kita yang take charge. Kita yang mulakan. Kita yang initiate. Okay? So, itu saya tak nak panjang-panjang benda ni lah. You tak dah tahu lah semua. Kan? Jadi, game dia bergame dia. Sekejap. Follow up. Tentang follow up je. Game dia kena open banyak. So, banyak tu banyak macam mana? Kan 3 pun banyak ke? Kenapa 3 banyak? Lebih daripada 2? Sebanyak yang boleh. 2 pun, yang tu yang paling boleh. Sebab tu jadi, bila buat bisnes ni, goal yang you set mesti kena clear. Dia mesti kena clear. You tak boleh macam buatlah sebanyak mungkin. Sebab bila sebanyak mungkin, otak kita ni atau diri kita ni, dia akan cari convenient ke ataupun hard way? Convenient. So bila convenient, you rasa boleh sebanyak mungkin? Boleh sebanyak mungkin? Tak boleh. So kalau convenient, automatik dia akan cari shortcut lah. Senang ataupun setakat mana yang boleh. Tu yang kita tak nak. Okay. So, kalau you buat bisnes, sebab tu kalau kita ada mindset macam tu, cuba check kita punya APW punya target. Kan? Manjang convenient je lah. Kita start to negotiate. Yang paling bahaya bila you punya dream you start negotiate, you punya target you start negotiate, you punya dream pun akan negotiate. Kan? So, impact dia pada diri kita juga. Okay, jadi, you kena set you punya VB setiap hari, you mesti hit you punya VB. Macam saya selalu sebut, sekarang ni dah boleh jumpa online. Dah boleh buat online. Dah boleh reach out melalui WhatsApp semua, everything. Tak macam dulu. Dulu kena jumpa face to face. Kena jumpa face to face. Kena buat appointment. Tak boleh buat appointment, kena buat direct approach. Sekarang ni direct approach pun boleh buat lagi. Kalau susah sangat nak buat direct approach pun, boleh approach melalui online.
Cuma kena ada strategi je lah. Janganlah approach macam tu je sesaja je. Tak boleh lah. Because different style, different strategy. Different technique, different strategy. So strategi tu yang penting. Orang lain buat benda yang sama, tapi kenapa efisiensi berbeza? Sebab different strategi. Okay? Itu nombor satu. Nombor dua. Dekat berita TV3 baru-baru ni, saya rasa 2-3 hari lepas, ataupun semalam saya tak ingat. Dia keluar dekat berita. Pasal kewangan. Menurut kajian, ada satu kajian tu lah, dia RFLS ke benda tu, saya tak ingat. Kan? Nanti you check kat internet. Saya ada dalam phone. Dia cakap, pertama sekali, dia cerita pasal saving. Kan? Almost berapa persen? Saya rasa 70% kot. Ke? 70% rakyat Malaysia tak ada saving. Even 1,000. Okay. So, lepas dekat hujung video tu, saya tunjuk ni. Dekat hujung video tu, pemberita tu ada sebut 4 perkara. 4 punca. Menurut kajian AKPK tu, 4 perkara ataupun 4 punca disebabkan benda tu terjadi lah. Okey. Ni Rakyat negara ini sukar menyediakan RM1/3 bagi tujuan kecemasan. Gubernur Bank Negara. Okey. 1/3 daripada rakyat Malaysia ni sukar menyediakan RM1,000 RM1,000 untuk tujuan kecemasan. Kan? 1/3 banyak tau. Maksudnya kalau katakanlah working adult dekat Malaysia ni berapa persen? Kita ambil 30%, 40%. Kan boleh tak? 40% working adult. So kalau 30 juta, 12 juta lah. 12 juta, 1/3. Ya. Dia kata apa tadi? Berapa persen? Hampir separuh rakyat negara ini sukar menyediakan hampir separuh. So maksudnya dalam 6 juta, 7 juta. Even 1,000 pun susah. So antara sebabnya, saya terus drag ke ujung lah. Cabaran. Jelas beliau terdapat 4 cabaran ketika ini, iaitu memahami pelbagai produk kewangan yang tersedia ada. Okey. Apa nombor satu? Dia tak faham produk kewangan yang ada. Okey, nombor 2. Ini seperti perbankan digital, insurans dan takaful, pelaburan dan aset digital. Selain Okey. Maksudnya dia tak faham pasal produk kewangan. Yang dipaham baju, kan, kasut, tudung, kereta, motor, kan, tempat-tempat healing, barang-barang khemah, tu dia faham. Travel, kan. Tapi produk kewangan ni, ataupun saya sebut, kewangan ni adalah satu language. You kena faham. Kan, financial language. Kan, macam contohan dia kata tadi, aset digital lah, kan, insurans takaful lah. pengguna kewangan sering menghadapi kesukaran dalam mengendali dan mengurangkan hutang mereka. Okey. Kedua, susah nak manage, kendali. Kena uruskan lah. Kan? Susah nak urus duit. Ketiga, susah nak manage hutang. Digital, insurans dan takaful, pelaburan dan aset digital. Selain pengguna kewangan sering menghadapi kesukaran dalam mengendali dan mengurangkan hutang mereka. Seiring dengan perkembangan zaman digital dan cabaran kehidupan masa kini yang semakin kompleks, pengguna kewangan berdepan dengan pelbagai cabaran. Jelas beliau terdapat 4 cabaran ketika ini, iaitu memahami pelbagai produk kewangan yang tersedia ada hari ini, seperti perbankan digital, insurans dan takaful, pelaburan dan aset digital. Selain pengguna kewangan sering menghadapi kesukaran dalam mengendali dan mengurangkan hutang mereka. Okey, 4 benda. Pertama tadi, dia tak faham pasal kewangan. Dia tak faham pasal insurans takaful. Dia tak faham pasal pelaburan. Dan nombor 4, dia tak pandai nak manage duit dan urus hutang. So sekarang ni, kita kat mana? Kita kat bidang mana? Secara umum, bidang kewangan lah. So bidang kewangan, spesifik dekat takaful. So sekarang ni, ini tadi tu masalah ke tak? Masalah kan? So apa yang saya selalu sebut kalau masalah ni?
Masalah akan create demand. Demand akan create market. So, you bayangkan ada 6 juta orang yang saya cakap working adult ni. Sebab dia cakap separuh rakyat Malaysia. Takkanlah separuh rakyat Malaysia budak kecil tak kira. Saya assume working adult lah. Kan? Maknanya orang yang dewasa dah bekerja, separuh kita ambil solid 6 juta lah. Kan? 6 juta. So 6 juta yang bekerja, separuh yang bekerja 12 juta tadi kan? 12 juta. 6 juta yang ada masalah ni. Dan saya cakap terang, bukan masalah totally dia tak ada duit. Saya sendiri dapat feedback banyak, kan, sebab saya banyak konten. Banyak orang tanya saya, macam nak uruskan hutang. Dan bila saya buat financial check, saya tengok separuh daripada komitmen hutang ni kadang-kadang, duit income dia bayar hutang. Why? Personal loan. Kan? Tak kisah ni government ke private, personal loan. Okay. Bila personal loan, dia punya normally buat duit untuk personal loan ni buat beli apa? Kahwin. Kahwin? Renovate rumah. Bahasa mudah je, duit tu untuk benda-benda yang nice to have. Kan? Bukan keperluan. Okey, ada juga keperluan, tapi lebih kepada kecemasan punya, keperluan kepada kecemasan. Contoh, nak operate, kan? Nak operate, tak ada duit, ada credit card. Pakai credit card. Lepas tu, credit card tinggi 18%. Convert jadi personal loan. Lepas tu personal loan start overlap ataupun start tak boleh nak manage because of dia punya komitmen tak boleh nak manage. Okay, lepas tu bila suruh tambah income pun tak nak tambah income. So kat situ dah mula start. Jadi tugas kita nombor 1, fahamkan isu ni, fahamkan problem ni, dan kita kena address this problem kepada prospek. Sebab problem dia bukan setakat problem. Problem dia akan create impact. Kan? Dan kena ingat, selain dia problem yang dia ada sekarang, apa lagi yang dia tak boleh lagi? Dia boleh ignore tapi dia tak boleh deny. Dari segi risiko pula. Kan? Risiko mati, sakit. Bayangkan, dah lah hutang. Tiba-tiba sakit pula. Dah lah hutang. Tiba-tiba meninggal dunia pula. Dah lah hutang. Tiba-tiba, orang kata, hutang yang sedia ada tak settle. Tapi kena create lagi hutang. Jadi, saya cakap awal-awal. In fact, minggu lepas saya cakap. Kita sekarang ni kena educate. Jumpa orang, educate dan educate. Kan? Pertama sekali pasal financial awareness. Kenapa perlu susun kewangan tu ikut yang disarankan. Saya dah ajar you dalam segitiga tu kan. Ingat tak yang segitiga tu? So, mahirkan benda ni. Protection fund, emergency fund, dengan smart spending. Smart spending ni 5-65. 5% je nice to have. Kan? Buat rasa-rasa. Kan kata rasa macam, tak boleh lah cik. Takkanlah tak ada ni langsung hidup ni. Kan? Kat Malaysia dia fikir macam tu. Kat Palestin dia fikir macam tu. Tak fikir. Faham? So itu jadi culture. Orang healing, sebab cabaran kita sekarang ni, kenapa kadang-kadang kita financially, orang pun kadang-kadang struggle? Sebab dia tengok orang. Contoh kan, orang lain nak healing, dia pun nak healing juga. Memanglah tapak kemah tu murah je. Siapa pernah pergi kemah? Tapak kemah tu murah je. Kan? RM15, RM20 per kepala. Kan? Tapi, yang mahal apa? Nanti dia punya kemah mesti nak kena set up gila-gila. Siap ada meja, siap ada tu. Siap ada lampu semua, everything. Tu tak campur lagi makan, siap ada pengisau kopi lagi. So lama-lama dia, nampak? Asalnya nice to have je. Tapi sebab dia nak upgrade dia punya healing tu. Ni sebagai contoh lah. Sebab tu pada saya, kalau katakanlah you all boleh fahamkan dia orang, tak kisahlah you nak spend banyak macam mana pun, asalkan benda tu datang daripada cash flow daripada investment, kan? Yang cash flow ni generate another income, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya dia tak faham benda ni, dia akan create hutang dulu. Dia create hutang, income pula tak naik seperti
komitmen naik. Kan? Hutang dah kena bayar. Kita punya expenses makin lama makin naik. Income tak follow naik, macam mana expenses naik. Jadi bila dia stuck, dia lagi jam. Dia mulalah. Bila jam, dia akan cari shortcut. Dia akan overlap lagi. Yang tak boleh overlap, lama-lama dia buat apa? Dia akan cari kat internet. Kan? Yang jenis cash cepatnya, express cash ni, RM5,000, RM6,000. RM5,000, RM6,000, jumpalah nanti dekat internet. Okey, boleh. Kita ni, saya dah tak boleh ni. Saya punya DSR dah teruk dah ni. Dah tinggi sangat. Tak apa, kita boleh bagi RM10,000. Tak apa, bayar dulu RM400 ni untuk kita check dengan sistem dulu. Tengok, you layak tak layak. Oh, you layak. You layak, okey. Dina, bagi semua dokumen. Lepas bagi dokumen, okey. Okey dah cik. You check namanya, tengok you punya account. Ada apa you teka? Ada floating. Duit yang nak pinjam tadi. Faham tak? Oh, tak boleh nak clear lah cik. You ada, you punya, kita panggil scoring tak okey. Kalau you nak, kita riliskan duit ni, RM10,000 ni, you bayar RM1,500, nanti kita adjust untuk scoring. Faham? Masa tu lah nanti baru jumpa saya. Tapi ada dua jenis. Ada yang dia dah bayar scoring tu. Kan? Lepas tu, oh cik tak cukup lagi lah. Kena tambah lagi RM1,000. Dan baru cik saya. Dia tengok ada 3 stage. Tapi kebanyakannya stage kedua. Selepas dia bayar RM400 untuk stamping lah semua everything, siap bagi resit LHDN lagi. Apa-apa tak buat lagi, stamping dah buat dah. Nampak tak? So sekarang ni kenapa tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab tak ada ilmu. Kan? Apa-apa tak buat lagi, dokumen belum hantar lagi, stamping dah cop dulu. Jadi kesian, saya cakap kesian. So tanggungjawab kita yang ada ilmu, kita sebarkan. Memang betul. Kan? Kadang-kadang ada orang tak suka cara kita buat presentation. Sekejap. Nanti panjang sangat.